Decoders atau penyah kod. Decoders adalah sejenis litar digital yang mampu mengesan kombinasi spesifik bits atau kod pada input dan mewakilkannya dengan output yang tertentu. Umum decoder mempunyai sebanyak n talian input dan ini berkadar terus dengan bilangan bit dan sebanyak 1 hingga 2 kuasa n bilangan talian output. Bagi tajuk decoder ini, kita akan lihat beberapa jenis decoder seperti berikut. Pertama, binary decoder. Kedua, 4-bit decoder. Ketiga, BCD to decimal decoder. Dan keempat, BCD to 7 segment decoder. Okey, yang pertama, decoder binary. Secara asas, binaan logiknya adalah bergantung terus kepada keperluan output. Sebagai contoh, jika keperluan output adalah high apabila masukan bernilai 1001, iaitu 3 bernilai 1, A2 bernilai 0, A1 bernilai 0 dan A0 bernilai 1. Ingat lagi dengan konsep bintang. Maka dekoder asas yang akan dibina mestilah menggunakan gate AND kerana gate ini hanya akan menghasilkan output 1 jika semua input adalah 1. Oleh kerana A2 dan A1 bernilai 0, maka untuk A2 dan A1 hendaklah di-invert seperti ditunjukkan dalam rajah. Cuba ubah nilai masukan A dan periksa outputnya. Katakan A sama dengan 1101. Okey, 1101. Maka outputnya adalah X sama dengan 0 ataupun low. Kita ubah lagi sekali. Katakan A sama dengan 0110. Kamu akan dapat X ini juga sama dengan 0. AND gate ini hanya sesuai bagi masukan 1, 0, 0, 1 saja. Jika sistem yang saya perlukan menggunakan low output ataupun active low, apakah gate yang sesuai untuk saya gunakan? Bagus. Saya perlu gunakan NAND gate instead of AND gate. Cuba latihan berikut. Tentukan logik yang diperlukan bagi decoder masukkan nombor binary berikut supaya outputnya adalah high. Bagi setiap nilai berikut. Yang pertama adalah 1011 dan yang kedua adalah 0010. Kita ulang proses yang sama. Kedua-dua ni akan menggunakan AND gate. Okay. Untuk A, kita akan ada satu AND gate dengan masukan A3. Katakan ini A3, A2, A1 dan A0. So, A0, A1, A2 low, jadi kita perlu masukkan ke NOT gate ataupun inversekan dia. Okay, sekali A3 dan ini adalah keluaran dia X. Untuk B, kita akan ada A0, A1, A2 dan A3. Ini adalah X nya. Mudah bukan? Sekarang kita beralih pula kepada 4-bit decoder.
Bagi menyangkut ke semua kombinasi input, maka kita perlukan 16 gate menyangkut yang diberikan oleh 204. Ini akan menghasilkan satu 4 line to 60 line decoder. Jadual di bawah menunjukkan contoh 4-bit decoder dengan keluaran active low. Active low. Ingat, perhatikan isyarat output yang diperlukan oleh sistem, iaitu low. Maka gate yang disesuaikan digunakan dalam kes ini adalah NAND gate. Jika diperhatikan, nilai digit desimal yang diberi dalam jadual ini akan sepadan dengan talian output yang bernilai low. Secara grafiknya, dekoder ini boleh diwakilkan dengan simbol logik berikut di mana satu peranti 74HC154 berfungsi sebagai 4 to 16 line decoder. Perlu diingat, untuk memastikan peranti ini berfungsi, input CS1 dan CS2 perlu disambung kepada input low. Dekoder seterusnya pula menukarkan kod BCD 8421 ke digit desimal. Ia juga dikenali sebagai 4 line to 10 line decoder. Kaedah pengoperasian sama seperti 4-bit decoder sebelum ini. Yang berbeza hanyalah bilangan talian output sahaja. Jadual berikut menunjukkan kod BCD dan fungsi decodernya yang setara. Rajah berikut pula menunjukkan contoh timing diagram bagi BCD to decimal decoder bagi peranti 74HC42. Didapati waveform input yang disusun dalam jujukan menaik dari 0 hingga 9 akan menghasilkan output desimal yang sepadan dengan nilai BCD tersebut. Seterusnya, BCD to 7 segment decoder. Ia memerlukan 4 input nilai mewakili nilai BCD dan menghasilkan 7 talian output yang disambungkan ke 7 segment display untuk paparan nilai BCD tersebut. Peranti khusus bagi decoder ini adalah 74HC47 dan berikut adalah rajah pin dan simbol logik bagi decoder. Output digunakan untuk menghidupkan command Enable 7 segment display. Bagaimanakah sambungan ini dilakukan? Sambungan di antara 74HC47 atau 74LS47 disambungkan dengan 7 segment display seperti dalam rajah berikut. Setiap output A hingga G akan menyala atau padam mengikut nilai BCD yang sepadan untuk memaparkan nilainya. Sebagai contoh, jika nilai BCD adalah 0, 0, 0, 0, maka semua segmen A hingga G akan menyala kecuali G. Segmen ini akan menyala secara berbeza untuk nilai BCD pada input. Jadual kebenaran berikut memaparkan kesemua padanan input dan output bagi BCD to 7 segment decoder. Di paparan di bahagian output, jika dilihat, untuk desimal digit 10 hingga 15, outputnya adalah don't care. Ini kerana digit desimal hanya wujud daripada digit 0 hingga digit 9 sahaja. Dalam aturan hidup ini ada pasangan masing-masing. Hitam dan putih, baik dan jahat, lelaki dan perempuan, terang dan gelap. Begitu juga decoder, pasangannya adalah encoder. Encoder atau pengkod berfungsi berlawanan fungsi dari penyangkut atau decoder.
Inputnya adalah simbol atau karakter abjad, nombor desimal atau oktal, dan keluarnya adalah bentuk kod sama ada BCD atau binary. Kali ini kita akan tumpukan kepada pengekod desimal to BCD sahaja. Sebelum kita membina litar logik bagi encoder desimal to BCD, cuba lihat jadual berikut. Ia menunjukkan jadual dan simbol logik desimal to BCD encoder. Cuba lihat pula output bagi keluaran A3 hingga A0. Cari output yang bernilai 1 dan perhatikan nilai desimal digit yang berkait. Contoh, kita lihat A3. Cari apakah output yang bernilai 1 bagi keluaran A3. Ia menunjukkan kepada desimal digit 8 dan 9. Maka ekspresi logik bagi output A3 adalah input 8 atau input 9. Ataupun kita boleh lukis dia sebagai boleh kamu lukiskan rajah logik mudah untuk mengaplikasi ini. Cuba untuk output A2, A1 dan A0 pula. Perlu ingat bahawa hanya satu isyarat high akan wujud dalam talian input digital desimal pada satu masa. Sebagai contoh, semasa talian digit 3 high, maka input A1 dan A0 akan bernilai 1. Semua ini dipermudahkan dengan kejutan peranti khusus untuk melaksanakan encoder ini, iaitu 74HC147, yang mana rajah pin dan logik ditunjukkan seperti berikut. Dalam sistem elektronik digit, terdapat berbagai bentuk kod digunakan, antaranya BCD, Gray dan binary. Penukaran kod ataupun kod konverter berfungsi menukarkan kod-kod ini di antara satu dengan yang lain. Untuk kursus ini, kita akan melihat 3 jenis penukar kod, iaitu BCD to binary conversion, binary to Gray conversion, dan Gray to binary conversion. Bagi BCD to binary, ianya dilakukan dengan menggunakan litar adder dengan mengikut proses berikut. Yang pertama, nilai atau pemberat bagi setiap bit dalam bentuk BCD diwakilkan dengan nombor binary. Kedua, perwakilan pemberat binary bagi setiap bit bernilai 1 dalam BCD akan ditambah. Dan yang ketiga, hasil penambahan tersebut adalah bersamaan dengan nombor binary bagi BCD tersebut. Contoh, katakan BCD bernilai 87. Maka setiap digit ini kita wakilkan dengan digit binary sepadan, itu bagi 8, ianya adalah 1000. Manakala bagi 7 adalah 0111. Bagi digit 8, ianya adalah dalam rumah puluh. So kita anggap sebagai B. Dan 7 pula adalah dalam rumah sah. Kita tandakan dengan A. Maka perwakilan pemberat binari bagi B dan A adalah seperti dalam jadual berikut. Bagi B, okay, kita mapkan balik yang tadi, 1000, 0111. Okay. Bagi B, hanya B3 yang bernilai 1. Manakala bagi A, A2, A1 dan A0 bernilai 1. Maka penilaian binary akan dilakukan bagi BCD B3 tambah dengan A2 tambah dengan A1
tambah dengan E0. Okay. So, kita ambil P3, E2, E1 dan E0. Penamaan ini akan menghasilkan jawapan 1010, 111. Di mana jika kamu convertkan nilai binary ini, ianya akan bersamaan dengan 87. Seterusnya, binary to gray dan gray to binary converter. Untuk ini, gate eksklusif OR digunakan seperti dalam rajah di bawah. Cuba tukarkan nombor binary 0, 1, 0, 1 ke dalam gray. 0, 1, 0, 1. Kita akan dapat G3, 0, 1, XOR-kan dengan 0, akan dapat 1, 0 dengan 1, 1, 0 dengan 1 akan dapat 1. Maka gray kod sepadan bagi binary 0101 adalah 0111. Kalau gray bernilai 1011, 1011. So kita akan B3 sama dengan 1, B2 sama dengan 1, B1 sama dengan 0, B0 sama dengan 1. So, nilai binary bagi gray code 101 adalah sama dengan 1101. Senangnya bukan? Umum diketahui dalam percubaan kita akan melibatkan proses membuat pilihan. Proses semasa kita mesti memilih satu jawapan sahaja. Oleh itu, wujudnya apa dikatakan sebagai multiplexer. Multiplexer hanya membenarkan satu talian input data sahaja di route atau dihalalkan ke output. Pemilihan talian input adalah berdasarkan nilai input data salah. Jika dilihat, litar simbol dipati hanya ada satu sahaja talian output dari multiplexer ini. Kombinasi nilai input diberikan dalam jadual ini. Berdasarkan litar logik yang diberi, apakah boolean expression bagi keluaran Y? Lihat waveform dalam rajah berikut. Apakah keluaran Y yang akan kamu peroleh? Jom kita nilai sama-sama. Output Y akan berdasarkan kepada nilai S1 dan juga S0. Okay, pertama S0 sama dengan 0, S1 sama dengan 0. Maka kita akan pilih talian data di 0, iaitu low. 0, 1, kita akan pilih D1. High. 1, 0. Kita akan pilih D2. Itu low. 1, 1. Kita akan pilih D3. Masih lagi low. 0, 0. Kita akan pilih D0. High. 0, 1. D1. Low. 1, 0. D2. Low.
Terakhir sekali satu-satu iaitu D3. Hai. Berikut dipaparkan rajah pin dan rajah simbol bagi peranti khusus 74 HC151 untuk melaksanakan fungsi multiplexer. Oleh kerana 74 HC151 terhad kepada 8 talian data sahaja, jika perlu lebih banyak talian data, maka perlu gabungkan 2 atau lebih multiplex. Contoh berikut menunjukkan multiplexer dengan 16 talian data dengan menggunakan 2 biji 74 HS151. Setiap multiplexer mewakili 8 talian yang berbeza. Sebelah kiri adalah untuk 8 terendah, manakala sebelah kanan adalah untuk 8 yang tertinggi. MSB dalam S akan menentukan sama ada multiplexer sebelah kiri atau kanan akan diaktifkan pada satu-satu bas. Demultiplexer pula adalah lawan kepada multiplexer di mana input adalah satu talian dan pemilihan talian output berdasarkan kepada kombinasi nilai S. Jadual berikut menunjukkan pemilihan talian output berdasarkan kombinasi S serta litar logik yang sepadan. Tentukan waveform bagi kesemua talian data output berdasarkan waveform input yang diberi. Nilai data akan mengikut nilai data in dan talian data yang mana akan ikut nilai S. Akhir sekali kita lihat bagaimana untuk membina parity generator atau checker. Sistem elektronik digital melibatkan proses penghantaran data. Bagi mengelakkan berlakunya balat semasa proses penghantaran data, maka ditambah parity bit bagi setiap paket data untuk tujuan pengesahan. Kalau paket bersaiz 8 bit, maka data sebenar hanyalah 7 bit dan 1 bit lagi adalah parity bit. Nilai parity bit ni akan bernilai 1 atau 0 bergantung kepada penyedia sistem, yang mana ia perlu menetapkan sama ada ia menggunakan even parity atau odd parity. Parity generators atau checkers digunakan untuk mengesal ralat yang berlaku semasa proses penghantaran data. Kebiasaannya ralat ini melibatkan pertukaran nilai 0 dan 1 dan berlaku akibat kegagalan fungsi komponen atau hingga peralatan elektronik. Kaedah parity ini menggunakan kaedah menggabungkan parity bit ke dalam data sedia ada untuk menjadikan jumlah bit bernilai 1 dalam satu data itu sama ada genap atau ganjil. Ingat lagi bagi litar half adder, terdapat dua output yang dihasilkan iaitu sum dan juga carry. Nilai sum diwakili oleh gate XOR. Prinsip asas bagi parity adalah jumlah sum bagi bilangan bit yang genap akan sentiasa kosong, manakala bagi yang ganjil akan sentiasa. Prinsip asas bagi parity adalah jumlah sum bagi bilangan bit satu genap akan sentiasa kosong, manakala bagi yang ganjil akan sentiasa satu. Prinsip asas bagi parity adalah jumlah sum bagi bilangan bit satu yang genap adalah sentiasa kosong, dan bagi ganjil adalah sentiasa satu. Nilai carry terhasil semasa penambahan pula diabaikan. Untuk itu,
Hanya gate XOR digunakan untuk pengesanan ini dan darjah di bawah menunjukkan parity detector bagi nombor binary 2 bit dan 4 bit. Untuk kes parity ganjil, katakan A sama dengan 0, 1. Maka X akan bernilai 1. Jika A bernilai 0, 0, 0, 1, X juga akan bernilai 1. Bagi kes parity genap pula, katakan A bernilai 1, 1, maka X akan bernilai 0. Dan jika A bernilai 0, 1, 0, 1, maka X akan juga bernilai 0. Kesimpulannya, apabila bilangan 1 dalam input adalah genap, maka output akan bernilai low. Dan jika bilangan 1 adalah ganjil, maka X akan bernilai 1. Peranti khusus bagi 9-bit parity generator checker diberikan oleh peranti 74 HESI 280. Bagi peranti ini terdapat dua output iaitu sum even dan sum odd. Nilai high atau low bagi kedua-dua sum ini akan bergantung kepada input ni. Jika ini adalah nombor genap, input yang genap, bagi even, sum even akan bernilai high dan sum odd akan bernilai low. Jika inputnya adalah nombor ganjil, maka odd akan bernilai high dan even akan bernilai low. Bagaimana ingin menggunakan peranti ini untuk melakukan dua tugas berbeza, iaitu sebagai generator atau sebagai checker? Jom kita sama-sama lihat. Jika peranti ini digunakan sebagai checker, maka kita akan periksa output bagi kedua-dua sum even dan juga sum odd. Katakan sistem menggunakan even parity. Maka jika sum evennya didapati low dan sum bagi oddnya adalah high, sum even adalah low dan sum bagi odd adalah high, maka diketahui bahawa ini adalah ganjil. Dan dalam kes ini berlaku parity error. Jika peranti ini digunakan sebagai generator pula, jika digunakan sebagai generator pula, kita tahu bahawa daripada 9 bit yang digunakan, 8 bit data, 1 bit parity. So, apakah nilai yang perlu di-append ke dalam data tersebut? Katakan sistem kita menggunakan even parity, maka bit parity akan diambil daripada sum odd. Kerana output ini akan bernilai kosong jika bilangan 1 dalam input bit adalah genap. Dan sebaliknya, katakan input data adalah
1 1 1 0 1 0 1 1. Terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, terdapat 6 bilangan bit 1. Maka ianya adalah genap. Maka sum odd akan bernilai kosong. Oleh itu, even parity dalam kes ni akan bernilai kosong. Dan bila kita appendkan ke dalam input data, maka kita akan dapat 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0 sebagai data yang telah di-generate. Jika input data bernilai 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Di sini terdapat 5 bilangan bit 1. Untuk menjadikannya even, maka 5 high. Maka kita akan append 1 dan menjadikan bit data yang baru iaitu 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 untuk penataan. Okey, selesai sudah bagi topik kali ini. Kita akan teruskan dengan latihan pengukuhan pula.